Ustaz ada dengar berita pasal serangan di Paris baru-baru ni kan? Ya. Ada segelintir umat Islam yang mengaitkan insiden di Paris ni dengan angkara orang Yahudi, kumpulan Yahudi lah, mensabitkan dengan kumpulan Yahudi. Apa komen Ustaz? Okay, bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la amma ba'd. Isu yang berlaku di Paris, kita boleh lihat daripada beberapa perspektif. Okey, yang pertama sekali, kita tidak tahu secara pasti siapa yang melakukan perkara tersebut. Okey, walaupun dikhabarkan ada wakil daripada IS mengumumkan bahawasanya mereka yang melakukan hal itu, tapi secara pasti kita tidak tahu. Kerana dia laungan Allahu Akbar. Dia soal laungan Allahu Akbar ni, kawan-kawan kita yang bukan Muslim pun, Assalamualaikum Syekh, Islam ke? So, itu bukan dalil bahawasanya pelaku itu semestinya Islam. Namun tanpa prejudis, kita perlu meneliti perkara ini. Okay. Sebab kadang-kadang ada orang kata ini adalah agenda Yahudi. Saya kata wallahu alam, kita tidak tahu. Kenapa saya katakan kita tidak tahu? Kerana kita perlu akui bahawasanya dalam sejarah Islam sendiri pernah wujud kelompok yang menyandarkan dan menisbahkan diri mereka kepada Islam. Okay. Mereka praktis agama Islam dalam kehidupan mereka. Mereka salat, kemudian mereka berpuasa, mereka melakukan ibadah sehingga hitam dahi-dahi mereka akibat daripada banyaknya salat-salat mereka. Tetapi ideologi pemikiran mereka salah. Mereka digelar dalam sejarah Islam Khawarij. Apa ideologi yang mereka bawa? Radikal, ekstrim. Mereka mengkafirkan sahabat Nabi, mereka membunuh sahabat Nabi. Yang membunuh Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, seorang guru Al-Quran, bukan Yahudi, orang Islam. Abdul Rahman ibn Muljam. Sikit, yang membunuh Abdullah ibn Khabbab, seorang sahabat Nabi, bunuh Abdullah ibn Khabbab. Kenapa dibunuh Abdullah ibn Khabbab? Kerana bagi mereka Abdullah ibn Khabbab itu kafir. Mereka orang Islam. Bahkan mereka dalam perjalanan nak bunuh Abdullah ibn Khabbab itu, mereka lalu seekor babi melintas di hadapan mereka, lalu ada daripada kalangan mereka bunuh babi tersebut. Teman-teman yang lain daripada kalangan Khawarij ini menegur tindakan saudaranya. Kenapa kamu bunuh babi itu? Babi itu adalah milik Ahlul Ahd. Babi itu adalah milik orang kafir yang ada perjanjian damai dengan kita. Tak boleh kita ambil hak dia. Tetapi mereka terlupa bahawasanya mereka sedang mengusung sahabat Nabi untuk dibunuh. Maknanya sahabat Nabi radhiyallahu anhu lebih hina daripada babi tersebut. Seolah-olah di situ. Ini soal pemikiran. Jadi dalam agama Islam sendiri pun, kita tak iktiraf. Tapi mereka menisbahkan diri mereka kepada Islam. Ini sikap radikal yang berlaku. Sebab tu, saya melihat contoh soal IS sekalipun. Okay. Ada orang kata IS ni Yahudi, ada orang kata ini Zionis, ciptaan dan sebagainya. Tapi saya nak katakan, kemungkinan juga mereka ini adalah orang yang menisbahkan diri mereka kepada Islam, tetapi mereka ekstrim, mereka radikal. Sebab itu dalam banyak hadis Nabi SAW, Nabi berpesan tentang soal pemikiran yang melampaui batas, yang fanatik, yang ta'assub, yang ekstrim. Nabi telah berpesan. Kenapa? Kerana kewujudan pemikiran ini sejak dahulu lagi. Jadi sebab itu kita kena bicara isu ini tanpa prejudis. Kita kena lihat, mungkin ini angkara dan agenda golongan-golongan tertentu, kufar, untuk merosakkan nama baik Islam. Satu lagi kemungkinan orang Islam yang mana dia ni ekstrim. Itu bukan sebahagian daripada Islam. Kita tak iktiraf perkara tersebut. Tapi dia kata dia Islam. Apa kita boleh buat? Syiah, dia kata dia Islam. Tapi dia ekstrim. Okay? Dan banyak lagi aliran-aliran yang lain. Sama seperti yang berlaku dalam konteks negara kita, tuan-tuan dan puan sekalian. Ada yang mengaku Islam. Tetapi melakukan hal-hal yang tak menampakkan dan mencerminkan diri dia sebagai seorang Islam. Sabab ada kafir mengkafir, bergaduh, tuhmah orang, fitnah orang dan sebagainya. Itu bukan ciri-ciri Islam, tapi dia adalah orang Islam. Kita tak akui sikap dan perkara yang dilakukan. Okay, demikian juga yang berlaku di Paris. Itu satu. Perspektif yang kedua, saya nak muhasabah juga. Saya tengok banyak orang upkan rasa sedih, doa,
dan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un atas apa yang berlaku, kerana perkara ini berita yang mengejutkan dan menyedihkan. Kita bicara soal kemanusiaan yang merupakan titik temu bagi seluruh manusia walaupun berbeza agama dan sebagainya. Namun satu perspektif yang lain, kita sensitiviti kita ini kena bersifat seimbang. Kita sensitif dengan 200 orang terbunuh contohnya dalam isu di Paris, hampir-hampir 200 orang. Tapi yang dibunuh di Palestin saban hari, wanita yang diambil haknya, anak-anak kecil yang diambil hak-hak mereka. Di Syria saban hari dibunuh. Di mana sensitiviti kita terhadap isu itu? Promosi-promosi mendoakan saudara-saudara kita di Palestin, di Syria dan sebagainya. Kenapa tidak diperjelaskan kepada umum? Sebab tu saya tak kata kita jangan abaikan Paris. Tak. Cuma saya kata didik diri kita agar sensitiviti kita juga seimbang. Seperti mana agama mengajar kita wasatiyah, adil, sensitiviti juga kita juga kena adil. Umat Islam di Rohingya, Masya Allah, sekarang dah terlupa tentang mereka. Apa keadaan mereka sekarang? Bagaimana situasi mereka sekarang? Ahli sunnah di Iraq, bagaimana keadaan mereka sekarang? Bolehkah mereka praktiskan ajaran ahli sunnah di Iraq dalam keadaan yang tenang, aman, damai, tanpa tekanan? Bagaimana umat Islam kita yang berada di Palestin sekarang, situasi mereka? Ya, di Yaman, ahli sunnah kita di Yaman. Jadi ini bagaimana dengan golongan-golongan pelarian-pelarian daripada Syria yang keluar, yang tidak ada tempat, yang mana mereka ahli sunnah. So kalau mereka Syiah, pergilah negara-negara Syiah. Tak payah mai ganggu negara-negara ahli sunnah, nak buat perkampungan Syiah dan sebagainya. Jadi ini saya kata soal keseimbangan sensitivity. Okay, yang pertama tadi saya sentuh soal kita tak boleh prejudis dalam isu ni. Kebarangkalian semua ada. Cuma jangan kita buat terjahan dan tuduhan. Ini agenda ini agenda ini. Walaupun dia mengangkat 2 kalimah syahadat, Ustaz. Dia Khawarij dalam sejarah Islam, mereka lah yang mengangkat 2 kalimah syahadah. Mereka lah yang nak melaksanakan hukum Islam. Khawarij. Jika tidak, mereka tak menjunjung Al-Quran lalu berkata, idil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum melainkan hukum Allah. Mereka bukan Yahudi, mereka Islam. Tetapi mereka radikal, mereka ekstrim. Mereka melampaui batas dalam pelaksanaan Islam. Mereka ada musuh mereka, kita pun ada musuh kita. Musuh mereka siapa? Dan musuh kita siapa? Orang liberal pula. Keterlaluan dalam meninggalkan Islam. Berlebih pula. Oh, tak apalah, kita tak payah, kita semua sama, kita tak apa, tak salat pun tak apa, kita tak tutup aurat pun tak apa, kita tak apa. Itu liberal pula. Musuh Islam juga. Tapi mereka menamakan diri mereka Islam. Musuh juga yang melampau-lampau, musuh kita juga. Tapi golongan-golongan inilah yang membawa fitnah kepada agama. Ini kita kena sedar. Sebab kadang-kadang bila kita bercakap soal radikalisme, kita tak lihat pemikiran ni dah ada. Dan dinisbahkan kepada agama suatu ketika dahulu oleh pendiri-pendirinya. Dia orang sini kita tak iktiraf, Nabi tak iktiraf. Bahkan Nabi sebut di dalam hadis, fa idza laqitumuhum faqtuluhum. Mana-mana kamu jumpa puak-puak Khawarij ini, bunuh saja mereka. Golongan ekstrim yang radikal. Sebab itu kita bahaskan golongan pemikiran ideologi ekstrim ini juga ada pada Syiah. Syiah Imam 12. Yang majoriti di atas muka bumi pada hari ini. Ada pada mereka ekstrim, radikal. So, sebab tu saya katakan, demikian juga dalam agama-agama yang lain. Dalam Kristian ada ajaran-ajaran mereka, agama dalam pendirian sebahagian daripada golongan-golongan daripada kalangan orang yang beragama Kristian, ada mereka radikal, ekstrim. Buddha di Rohingya. Itu ada di antara mereka yang radikal dan ekstrim. Yang beragama Hindu ada mereka radikal dan ekstrim. Dalam mana-mana agama ada. Sebab itu pemikiran ekstremisme ini dia sebenarnya dia merentasi fahaman agama. Dia pemikiran satu penyakit yang merosakkan semua orang. Wallahualam.